Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita hamba-Nya yang beriman kepada Allah. Segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mendatangkan kita menjadi tetamunya di rumahnya. Dan pada malam ini kita berada dalam satu majlis yang diridai oleh Allah Ta'ala, ialah majlis ilmu. Ya fa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat orang yang beriman di kalangan kamu dan orang yang mempunyai ilmu diangkat darjat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala juga berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Sesiapa yang ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah redha kepadanya, mengharapkan keredaan Allah, hendaklah dia beramal dengan amal saleh dan jauhkan daripada melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali menyuruh kepada kita melakukan 4 perkara. Adapun 4 perkara yang perlu kita melakukannya ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Yang pertama, bahawa hendaklah engkau mengukur pergaulanmu dengan Allah, hubungan kamu dengan Allah Ta'ala, sekira-kira jikalau kamu memiliki hamba bergaul dengan kamu, bagaimana keadaan kamu suka kepada hamba tersebut. Kalau kamu ada hamba yang rajin, kamu akan kasih kepada dia. Hamba yang ikut perintah kamu, kamu akan kasih kepada dia. Maka yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, hendaklah kamu mengukur pergaulan kamu dengan Tuhanmu, sekira-kira jikalau hamba-Mu bergaul dengan kamu seperti pergaulanmu dengan Tuhan kamu, maka engkau akan merasa puas hati kalau hamba itu orang yang baik, yang taat. Dengan kelakuan hamba tadi, engkau tidak marah kepadanya kerana dia taat, dia mengikut perintah kamu. Jadi dikatakan bahawa hendaklah kamu memikirkan tentang hubungan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, apakah hak hamba dan apakah hak Allah?" Hak hamba itu adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan akan larangan Allah, melakukan ibadat mengikut kehendak Allah. Man ahdasa min amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdasa, siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ditunjukkan oleh Nabi, maka amalan itu ditolak oleh Allah. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang didatangkan oleh Rasul itu hendak kamu ikut, tak kamu ambil, dan apa yang dilarang oleh Rasul itu hendaklah kamu tinggalkan, kamu jauhkan. Maka janganlah engkau melakukannya terhadap Tuhan kamu sesuatu perkara yang menyebabkan Allah itu tidak menyukai kamu. Maka disuruh kepada kita, yang pertama, hendaklah kita melakukan
perbuatan yang membawa kepada keredaan Allah Ta'ala, dan hendaklah kita sentiasa menjauhkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka disuruh kepada kita supaya kita melaksanakan ibadah. Berkata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, manusia ini ada 3. Yang pertama, manusia yang selamat. Manusia yang selamat, dia melakukan ibadat yang wajib dan dia meninggalkan ibadat yang dia meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, manusia yang selamat lagi beruntung. Dia melaksanakan perintah yang wajib, dia meninggalkan yang dilarang, dia menambahkan ibadat sunat. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Hamba aku itu, kata Allah dalam hadis kursi, dia mendekatkan diri kepada aku dengan melakukan ibadat sunat hatta uhibbahu, sehingga aku kasih kepada dia. Maka dia yang kedua adalah golongan yang beruntung lagi selamat. Golongan yang ketiga adalah golongan yang rugi, wal iyahzubillah. Mereka yang tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan amal ibadat dan sering jatuh kepada maksiat, tidak disertai dengan taubat. Maka kita mohon kepada Allah agar Allah masukkan kita dalam golongan pertama dan kedua. Selamat melakukan yang ibadat wajib, beruntung kerana menambah dengan ibadat-ibadat sunat. Maka disuruh kepada kita apabila melakukan amal ibadah, yang pertama ilmu. Pastikan beramal dengan ilmu. Yang kedua, menepati kehendak Allah, yakni ikhlas. Belajar kemudian membawa kepada ikhlas. Yang ketiga, membawa kepada sifat taqwa. Kesan daripada dia belajar, kesan daripada dia beramal. Bila dia kesan beramal, ibadat dia ikhlas, ikhlas yang membawa taqwa, yang mendatangkan di dalam hatinya itu merasa takut dan juga berusaha sedaya upaya meninggalkan maksiat. Dan yang keempat, istiqamah di dalam amal. Maka disuruh kepada kita agar mendekatkan diri kita kepada Allah dalam melakukan amal ibadah, sehingga seseorang itu dijadikan Allah orang yang dikasihi. Apabila seorang itu dikasihi oleh Allah dengan sebab amal ibadatnya yang ikhlas, dengan sebab takwa, dengan sebab istiqamah, Allah Ta'ala menyatakan di dalam hadis kursi, innallaha yuhibbu fulanan fa yuhibbuh. Allah berkata kepada malaikat Jibril, sungguh Allah kasih kepada orang itu, ya Jibril, kasihlah kamu kepada dia. Maka malaikat Jibril berkata, sebagaimana Allah kasih, dia pun kasih. Wa yunadu ahli sama. Maka malaikat Jibril memanggil penduduk malaikat-malaikat yang lain, menyatakan innallaha yuhibbu fulanan fa yuhibbuhu. Maka Allah kasih kepada orang ini, maka hendaklah kamu kasih kepada dia. Summa yudha'u lahu qabul, sehinggalah dia diangkat, diterima amalnya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka yang pertama, berusaha kita menjaga hubungan baik kita dengan Allah. Hubungan baik dengan Allah melalui apa? Kalau kita dengan orang, kita jaga hubungan baik dengan orang itu, mungkin dengan kita beri hadiah kepada dia, mungkin kena layanan yang baik kita kepada dia. Tapi bagaimana menjaga hubungan dengan Allah Ta'ala? Nabi SAW berkata kepada Ibnu Mas'ud ketika mana dia bersama dengan Rasulullah SAW menunggang kenderaan. Rasulullah duduk at depan, Ibnu Mas'ud duduk belakang. Inni u'allimuka, aku nak ajar kepada kamu kalimatin, beberapa ilmu. Apa dia? Ihfazillah yahfazka. Hendaklah kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Bagaimana menjaga Allah?
Menjaga Allah yakni menjaga perintah-perintah Allah. Menjaga Allah ialah mengambil perhatian terhadap larangan-larangan Allah. Maka kamu akan dapati bahawa Allah menjaga kamu. Maka disuruh kepada kita jaga hubungan kita dengan Allah dengan melaksanakan ibadah kepada Allah. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, segala perkara yang hendak engkau buat bagi orang lain, hendaklah engkau mengukur bagi diri kamu. Apa yang kamu nak buat pada orang lain, kamu ukur pada diri kamu. Jadi apa yang engkau suka orang lain lakukan terhadap diri kamu, maka buatlah perkara seperti itu terhadap orang lain. Dan apa yang kamu tak suka orang buat pada kamu, maka jangan kamu buat pada orang lain. Apa yang kita suka? Kalau orang itu orang lain buat pada kita, orang itu memberi layanan yang baik pada kita, maka kita suka. Orang itu menolong kita, maka kita suka kepada dia. Orang itu memberi nasihat kepada kita, kita suka kepada dia. Maka demikianlah kalau kita suka orang buat begitu pada kita, buatlah begitu kepada orang lain. Dan demikianlah kalau kita kasih, orang itu kasih pada kita, kita kasihlah kepada orang lain. Nabi SAW bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang itu tidak dikira benar-benar beriman kepada Allah sehingga dia mengasihi orang lain sebagaimana dia kasih diri dia sendiri. Ada ulama menyatakan lebih lagi daripada itu, dia mengasihi orang lain lebih daripada dikasih diri dia sendiri. Ini lebih tinggi lagi. Maka disuruh kepada kita agar mengukur ukuran ini. Sebagaimana kita tak suka orang buat buruk pada kita, maka jangan kita buat buruk kepada orang lain. Kerana iman seseorang hamba tidak akan sempurna sehinggalah ia mencintai bagi seluruh manusia apa-apa yang ia cinta bagi dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Para jamaah sekalian, Rasulullah mendidik sahabat Nabi. Mendidik sahabat Nabi sehingga sahabat Nabi kasih kepada orang lain lebih pada dirinya sendiri. Datang satu orang menjadi tetamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di rumah Rasulullah tidak ada makanan untuk menjamu tetamu. Lalu Rasulullah bertanya pada sahabat, siapakah di kalangan kamu yang ingin mengambil tetamu ganti pada Rasulullah? Berebut sahabat Nabi. Kerana ini tawaran daripada Nabi. Lalulah ramai-ramai ada orang yang mendahului saya ya Rasulullah, mendahului pada orang lain. Maka orang itu diberi kepada tetamu itu, diberi pada orang yang sanggup tadi, dan orang itu pun bawa dia pergi ke rumah untuk menjamu, memberi layanan yang baik. Maka bila balik ke rumah, dia tanya anak dan isterinya, adakah makanan? Tidak ada, kecuali untuk ahli keluarga kita sahaja. Tetapi hari ini saya membawa tetamu. Dia beritahu pada isterinya, saya membawa tetamu. Bagi pihak Rasulullah, bawa tetamu. Dan kita kena memberi jamu, memberi makan kepada tetamu. Lalu berpakatlah suami isteri tadi. Bila berpakat suami isteri tadi, makanan untuk keluarga diberi kepada tetamu. Diberi kepada tetamu. Dan makanan itu sedikit sahaja. Dan disuruh isterinya tidurkan anak-anaknya. Maka anaknya ditidurkan. Kemudian ketika mana nak makan, maka dia buat halah. Dipadamkan pelita. Zaman dulu pakai pelita.
Maka bila dipadamkan pelita, setelah diangkat makanan ada di depan mata, dipadamkan pelita, maka disangka tetamu tadi minyak mungkin sudah habis ataupun ditiup angin, pelita tadi padam. Maka makanlah sang tetamu tadi. Kalau dibagi dua mungkin tak apa kenyang tetamu, dia bagi semua. Tapi tak nak tahu supaya tetamu tu tak tahu yang dia tak makan, dia padamkan api. Dia padamkan api, jadi padam, maka tetamu itu sangka mungkin minyak dah habis, dia suruhnya makan. Maka makan tetamu, walaupun dalam gelap pun makanlah. Sampai kenyang. Sampai kenyang, dan satu keluarga, suami, isteri, anak-anak tidur dalam keadaan lapar. Tidur dalam keadaan lapar. Lalu Nabi SAW memberitahu kepada sahabat bahawa dia melakukan demikian itu kerana mengutamakan tetamu daripada dirinya dan ahli keluarganya. Dan begitu juga berlaku kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali antara 4 sahabat yang besar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhum, keempat-empat ini sahabat besar Nabi. Antara 4 orang ini, Sayyidina Ali lah yang dikatakan hidupnya dalam keadaan maknanya seberkekurangan dibandingkan dengan 3 sahabat itu. Lalulah ketika itu dia berpuasa. Bila berpuasa, dia tanya isterinya Fatimah, ada makanan untuk disediakan? Ada untuk berbuka puasa. Maka dia sediakan makanan untuk berbuka puasa. Hampir nak berbuka puasa, orang ketuk pintu daripada luar. Siapa dia luar ni? Katanya dia pun pergi kat luar, pergi tengok, wahai Sayyidina Ali, saya ini miskin, saya tidak ada makanan, saya sangat lapar. Sayyidina Ali kata tak apa, dia ambil makanan dia yang nak buka puasa, dia bagi semua pada orang miskin tadi. Hari pertama. Hari kedua puasa lagi. Makanlah sekadar yang ada, dikenyangkan orang miskin itu tadi. Hari kedua nak berpuasa, tanya isterinya, ada makanan? Ada makanan untuk berbuka puasa keluarga kita. Maka sampai masa nak buka puasa, ada pula orang beri salam kat luar. Maka pergilah dia tengok. Wahai Sayyidina Ali, saya ini anak yatim, tidak ada makanan. Adakah makanan untuk kami? Ada, nanti sekejap. Sayyidina Ali bagi semua. Tinggallah apa yang ada dia makan. Hari yang ketiga berpuasa lagi. Bila berpuasa lagi, sedia makanan untuk buka puasa, datang lagi orang. Sayyidina Ali pergi. Wahai Sayyidina Ali, saya ini orang tawanan, baru keluar daripada tawanan, tak ada makanan. Ada tak makanan untuk saya? Ada. Sayyidina Ali ambil pergi. 3 hari keluarganya lapar. Lalulah Nabi SAW mengetahui apa yang berlaku kepada keluarga Sayyidina Ali. Mereka itu hidup dalam keadaan lapar. Kerana apa? Kerana mengutamakan orang lain. Dan Allah memuji, disebutkan di dalam Al-Quran, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya mereka itu memberi makan daripada makanan yang paling dia suka, makanan yang amat dia perlukan. Makanan itu yang dia ada, dia beri kepada hari pertama orang miskin, miskinan, wa yatiman, anak yatim, wa asira, orang tawanan. Innama nuridu, sesungguhnya mereka itu inginkan apa? La yuridu minkum jazaan wala syukura. Mereka tidak mahu ucapan pujian daripada orang dan juga balasan daripada orang. Tidak ada niat untuk dapat pujian, tidak ada. Tidak ada niat aku tolongmu nanti orang cerita, bagus Sayyidina Ali, tidak. Wala jazaan, tidak terfikir nanti kalau mu senang mu hantar balik aku. Tolong kalau tu, tidak ada jazaan. Allah Taala memuji. Inilah yang ada di kalangan para sahabat Nabi, dan akhlak ini semakin berkurangan. Maka kata Imam Al-Ghazali,
kamu kena buat perkara ini, yakni bagaimana hubungan kamu, ukur diri kamu, apa yang kamu suka pada orang lain, dan apa yang kamu suka orang lain buat pada kamu. Apa-apa yang kamu suka orang lain buat pada kamu, kamu buat pada dia. Dan kamu kasihlah kepada orang lain sebagaimana kamu kasih diri kamu sendiri. Maka dalam keadaan macam itu memberi kepada kita bahawa hendaklah kita mengutamakan orang lain dengan kebaikan, dan akan dibalas dengan balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana sesungguhnya sifat kasih sayang ini sifat yang besar. Orang yang ada sifat kasih sayang di dalam hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan kebaikan yang besar kepada diri tadi. Orang yang ada sifat kasih sayang. Bahkan diceritakan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, satu orang berjalan kaki di padang pasir dalam keadaan terik, panas terik di padang pasir, dan ketika itu makanan payah. Dan di balik kampung sana ada satu kampung, di balik bukit itu ada satu kampung, dan diketahui di kampung sana itu ramai orang miskin yang tidak ada makanan. Dia berjalan, dia pun tengok bukit daripada pasir, di padang pasir itu dia berkata, kalaulah Allah Ta'ala menjadikan bukit itu gandum, kalau Allah Ta'ala jadikan bukit itu gandum, aku akan ambil gandum bukit tadi, bukit yang dijadikan gandum, aku akan beri makan kepada penduduk kampung di sana yang dalam keadaan miskin, lapar dan seumpamanya. Niat begitu. Maka dicerita oleh Imam Al-Ghazali, orang ini ketika mana dekat negeri akhirat, Allah Ta'ala memberi pahala yang besar kepadanya sehingga dia masuk dalam syurga. Dia pun heran, amalan apa yang orang menyebabkan Allah memberi kelebihan kepada dia. Lalu Allah menyatakan, tidakkah kamu dahulu ketika mana kamu melihat satu bukit pasir, kamu berkata, kalau bukit pasir ini menjadi gandum, aku beri makan kepada orang lain. Dengan perkataan ini, dengan sifat yang ada di diri kamu, Allah masukkan dalam syurga. Yakni dengan sifat apa? Dengan sifat kasih sayang. Dia tak fikir, kalau gandum ini banyak ini, kaya raya aku. Kalau gandum ini banyak, maka senanglah ahli keluarga aku. Tidak fikir begitu. Dia memikirkan tentang orang lain, maka disebabkan dia kasih kepada orang lain, Allah kasih kepada dia. Ketahuilah kasih Allah Ta'ala itu lebih luas daripada kasih makhluk kepada makhluk. Maka inilah yang diberitahu kepada Imam Ghazali, ukurlah bagaimana hubungan kamu, ataupun bagaimana kamu ini suka orang lain lakukan kepada diri kamu, maka lakukanlah juga kepada orang lain. Dan perkara yang ketiga, apabila engkau belajar satu ilmu, kita belajar satu ilmu, kita pergi mutalaah, kita pergi mendengar satu ilmu daripada orang yang menyampaikan ilmu. Alhamdulillah, para jamaah dipilih oleh Allah suka belajar ilmu, dia menghadiri kuliah-kuliah maghrib. Maka apabila engkau belajar satu ilmu, atau kamu mutalaah, atau kamu mendengar daripada orang yang menyampaikan ilmu, sayugialah bahawa ilmu yang engkau pelajari itu, yang kita belajar ilmu itu, hendaklah kamu mengukur kepada hati kamu. Hendaklah kamu mempelajari ilmu yang membawa kepada elok hati kamu. Maka perhatikanlah ataupun perbaikilah hati kamu, dan bersihkanlah jiwa kamu. Seperti halnya jikalau engkau mengetahui bahawa umur kamu hanya tinggal beberapa minggu sahaja, sebagai contoh. Apabila belajar ilmu, pastikan ilmu yang kita belajar itu membersihkan hati. Bukan kita belajar ilmu sekadar nak tahu, oh begitu sahaja. Kalau kita nak belajar ilmu tentang ibadat, kita belajar tentang sembahyang. Ramai guru-guru fiqh, kita belajar tentang sembahyang, kita belajar tentang sembahyang, kita nak elok sembahyang kita.
supaya elok sembahyang kita. Bila elok sembahyang kita, akan luruslah hati kita. Nabi berkata kepada satu orang sahabat, sambil sembahyang duk main janggut. Sembahyang duk main janggut. Apa Rasulullah kata? Lelaki itu, kalau hatinya lurus, anggotanya lurus. Maka dikatakan bahawa kamu belajar ilmu, mendengar ilmu, mentalaah ilmu, mendengar daripada orang-orang yang menyampaikan ilmu, maka pastikan ilmu yang kamu belajar itu membaikkan akan hati kamu, dan membersihkan jiwa kamu. Dan ketika mana kamu belajar, kamu rasakan bahawa kamu belajar ini untuk beramal, kerana mengetahui bahawa umur kita semakin hari semakin berkurangan. Tidak mungkin umur semakin bertambah. Tidak mungkin. Maka setelah kita belajar ilmu, kita memerhatikan kepada hati kita, dan juga membersihkan dan membangkitkan amal, dengan mengingatkan bahawa semakin hari kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah, sebagaimana disebut dalam hadis, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan kamu itu mengikut pengakhiran kamu. Biarlah kita semakin akhir kehidupan kita semakin baik. Semakin baik. Lalu dikatakan bahawa maka sudah pastilah engkau tidak akan sibuk dengan perkara lain. Bagaimana kalau seminggu lagi nak mati, tak sibuk dah bahas tentang ilmu khilaf. Ulama ni kata gini, ulama ni kata gini, pendapat ni kata gini, pendapat ni kata gini. Kita orang awam, kita serahkan kepada ulama-ulama tentang perbahasan yang tinggi-tinggi itu serah pada ulama. Maknanya, okey, ini semayang kita baca kunut. Apa dalil kunut? Kita tak perlu hafal dalil kunut, kita orang awam. Ulama yang lain dia hafal dalil kunut. Lepas tu Imam Syafi'i kata gini, macam mana istimbat hadis ini daripada Imam Syafi'i. Istimbat ni mengeluarkan hukum daripada hadis ini. Ini kata begini-gini. Ini perbahasan ulama. Kita orang awam mesti mengajak kepada apa? Kepada nak kembali ibadat kepada Allah, nak beribadat dalam keadaan hati yang bersih kepada Allah. Yang kita belajar ini membawa kepada hati ingat kepada Allah, dan menggalakkan kita semakin ingin buat kebaikan. Dalam waktu yang sama menyebabkan kita tidak gemar kepada memikirkan urusan selain daripada urusan akhirat. Yang kita gemar fikir tentang akhirat, dan juga berusaha agar menjauhkan diri daripada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan bahawa jangan sampai kita belajar ilmu membawa kepada tidak memberi manfaat. Para jemaah sekalian, ilmu kita belajar bukan untuk berbahas. Orang ni kata begini-begini, bukan. Ilmu kita belajar bukan melihat kepada orang lain. Orang lain ni tidak betul lah macam ni. Saya belajar orang ni tak betul. Bukan begitu. Kita belajar untuk melihat akan diri kita. Dan ketika mana kita belajar, kita dapat ilmu, kita memperbaiki kita. Jangan sibuk nak baiki orang. Nanti kita sibuk baiki orang. Orang ni tak betul, orang ni tak betul, orang ni tak betul. Akhirnya yang tak betulnya kita. Akhirnya membawa kepada kerugian. Maka disuruh agar kita ini sibuklah dengan ilmu, sibuklah dengan amal. Dalam ketika sibuk dengan amal, pandanglah tentang amal kita itu, supaya kita mencapai ikhlas di dalam amal. Sibukkan dengan memikirkan tentang hati kita, bagaikan ikhlas ataupun tidak ikhlas. Dan pastikan juga biarlah ilmu yang kita pelajari ini membawa kepada sifat takwa kepada Allah. Dan dalam keadaan ini sudah tentulah engkau hanya sibuk dengan muraqabah hati kamu. Bila belajar, sibuk dengan muraqabah. Apa makna muraqabah? Yakni kita ini sentiasa memperhatikan keadaan kita, sentiasa memerhatikan, memikirkan tentang keadaan kita, bagaimana ibadat kita.
Kata ulama, kamu fikir 4 perkara. Perkara yang pertama, kamu fikir tentang kewajipan kamu. Benarkah sudah benar-benar tertunai ataupun tidak? Sembahyang, kewajipan kita, contoh sembahyang. Benarkah sembahyang kita ini sudah benar-benar baik ataupun belum baik? Caranya melihat pada diri kita. Jangan tengok, ini rokok tak betul ni, ini sujud tak betul. Selagi mana kita melihat orang, kita tidak akan dapat kita memperbaiki diri kita. Maka yang pertama, memikirkan, merenung, melihat akan bagaimana keadaan ibadat wajib kita. Itu yang pertama. Yang kedua, memikirkan adakah kita benar-benar membersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit yang buruk. Kadang-kadang kita sudah sembahyang, alhamdulillah, tapi macam mana, adakah kita sembahyang ni kita sudah bersihkan hasad dalam hati kita? Kita sudah sembahyang, adakah kita sudah sembahyang ini kita sudah bersihkan riya, ujub, takabur di dalam hati kita? Maka yang kedua, hendaklah kamu memikirkan tentang pembersihan hati ataupun memandang kepada hati kita, pembersihan jiwa dan hati kita. Dan yang ketiga, sudah beribadat, kita juga kena melihat hubungan kita dengan orang lain. Alhamdulillah sudah sembahyang, alhamdulillah sudah mengaji, alhamdulillah sudah dengar kuliah, tetapi bagaimana hubungan kita dengan orang? Saya orang ni saya tak suka, saya tak tegur lama dah orang ni. Orang ni kalau datang jumpa saya lari. Tengok muka dia pun tak nak. Saya orang ni saya tak senang dengan dia. Ini mungkin ada benda-benda hasad, dengki tu. Selagi mana ada benda itu, selagi mana kita tidak melihat kepada perkara itu, boleh membawa bermakna ilmu yang kita pelajari itu belum lagi memberi manfaat. Belum lagi memberi manfaat. Dan yang keempat, kita kena melihat adakah ilmu yang kita pelajari itu telah mencapai takwa di dalam hati kita. Kalau mencapai takwa, alhamdulillah, moga-moga Allah Ta'ala kurniakan takwa dalam hati kita. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita dengan kita mempelajari ilmu. Ingat para jamaah, ada 3 golongan yang dibenci oleh Allah. Golongan yang pertama, Allah Ta'ala datangkan dia orang yang baik, kawan yang baik, tapi dia tinggalkan kawan yang baik, dia berkawan dengan kawan yang lalai, yang tidak ingatkan dia kepada Allah. Fala tuti' man awfalna qalbahu an zikrina. Mu jangan ikut orang-orang yang Allah lalaikan hati kamu, hati dia kepada Allah. Maka bila Allah datangkan orang yang baik, kawan yang baik, kawan yang kita boleh bercakap agama tentang dia, kawan yang boleh kita bincang-bincang agama, kawan yang boleh nasihatkan kita dengan cara baik, tapi kita tinggalkan dia, dibimbangi akan termasuk golongan yang jauh dengan Allah. Sebagaimana engkau jauh dengan orang yang aku hantar, orang yang baik di sisi aku, kamu jauh, maka Allah pun jauh dengan kamu. Wal'iyadu billah. Yang kedua, yang pertama, jauh dengan orang yang baik, kawan yang baik. Yang kedua, Allah datangkan kamu ulama yang soleh, ulama yang soleh ataupun orang alim yang ikhlas di dalam amal. Kamu tinggalkan dia. Kamu tinggalkan dia, sedangkan dia soleh, akhlaknya mulia. Dia boleh bagi kita belajar dengan dia boleh bersihkan hati. Kecuali kita belajar dia tak boleh bersihkan hati, itu lain. Tapi nak bagi tahu, apabila Allah datangkan kamu satu orang yang boleh, satu orang guru yang boleh mendidik hati kamu, mendekatkan kamu kepada Allah, kamu tinggalkan dia, maka dibimbangi, maknanya jauh dengan Allah. Yang ketiga, apabila kamu diberi peluang duduk di tempat-tempat yang baik, majlis-majlis yang baik,
kamu tidak ada dalam majlis tersebut, kamu tidak menghadirinya. Jadi bila kita sihat, kita ada mak tu, pergi kuliah. Pergi kuliah. Jangan kita tidak hadir kuliah. Kerana apa? Kerana Allah memandang di tempat hamba-hambanya yang melakukan kebaikan, di tempat-tempat yang baik, di masjid-masjid itu pandangan Allah. Dalam masjid itu ada majlis ilmu, itu pandangan Allah. Dalam masjid itu ada sembahyang jemaah, itu pandangan Allah. Dalam masjid itu ada orang-orang yang solat, itu pandangan Allah. Tiba-tiba di tempat pandangan Allah kita tiada. Ke mana kita ketika itu? Maka bersyukurlah kita, alhamdulillah. Allah Ta'ala tempatkan kita. Masalah faham tak faham tu jatuh nombor 2. Saya pergi dah dengan ustaz tu, saya tak faham ustaz tu apa tahu. Tak apa, pergi ustaz lain. Pergi kat ustaz lain. Kita pergi belajar sini, ingat. Kita pergi belajar ini, biarlah kita belajar supaya dapat kebaikan. Kita mengambil ilmu, kita belajar dengan orang alim ni, kita dapat 4 perkara. Kita dapat 4 perkara daripada orang alim. Ni orang alim yang benar lah. Dapat 4 perkara. Macam kita ni bukan orang alim. Cari kalau ada ulama-ulama, belajar dengan dia. Lalu kita akan dapat 4. Kita akan dapat ambil daripada 4 perkara yang baik pada diri dia. Yang pertama, kita dapat ambil ilmu daripada dia. Itu sudah pasti. Belajar dapat ilmu dengan dia. Yang kedua kita dapat akhlak yang baik daripada dia. Daripada mana akhlak yang baik? Akhlak yang baik kita mengambil daripada orang yang ada akhlak baik. Kalau kita duduk dengan orang yang tidak ada akhlak baik, mana mungkin kita dapat akhlak yang baik? Kita pergi belajar dengan guru fiqh, mana mungkin kita jadi pandai ilmu lain? Saya belajar dengan ustaz mengajar fiqh, saya pandai matematik. Akan jadi begitu. Kita akan ambil daripada apa yang dia ada. Maka dia ada akhlak mulia, kita boleh ambil daripada dia. Yang kedua, yakni akhlak yang mulia. Dan yang ketiga mengambil ibadahnya. Apa maksud mengambil ibadahnya? Yakni dapat terkesan hati kita mencontohi dia. Mencontohi dia. Yang ketiga, bila kita duduk di majlis-majlis ilmu bersama dengan orang alim. Yang keempat, kita mengambil sifat takwa yang ada pada hatinya. Sebab itu kadang-kadang bila kita duduk, saya belajar di Yaman, duduk dengan Habib-Habib, teringat kisah sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini, dia duduk dalam majlis Rasulullah. Bila dia duduk dalam majlis Rasulullah, dia akan kata dalam hati. Ada satu orang sahabat Nabi, dia dengar majlis Rasulullah tu, dia kata balik ni nak buat ibadat begini. Ketika mana duduk dalam majlis ilmu Rasulullah, dia duduk, bolehlah balik ni, nanti balik aku baca Quran banyak. Balik lepas tu nak sembahyang banyak. Itu yang dia rasa bila duduk dalam majlis Rasulullah. Kalau majlis saya ni kayak gini nak pergi minum air, itu ingat. Dah hati kita lalai banyak. Jadi duduk dengan Rasulullah begitu. Bila balik, ini sahabat Nabi, dia balik, dia jumpa anak isteri, dia tak buat dalam hati yang dia ingat tadi. Akhirnya jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, saya kalau duduk dalam majlis ilmu Rasulullah, saya berfikir nak buat begini. Saya balik nak sembahyang tahajud, nak baca Quran, nak berzikir. Tapi bila saya balik jumpa ahli keluarga, saya tak buat. Itu bukan sahabat Nabi saja, kita ni lebih lagi. Rupanya Rasulullah mengatakan itu tanda ada iman. Tapi tandanya iman lemah lagi. Lemah lagi. Begitulah bila duduk dengan para habaib, belajar dengan dia, berasa balik kena mayang banyak-banyak, kena zikir banyak. Balik rumah duduk mayang banyak juga. Kena apa? Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Hendaklah kamu mencari peringatan,
Kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang lalainya kita. Jadi kita tahu kita lalai, kita banyak cari peringatan-peringatan supaya mengingatkan kita yang lupa ini. Dan yang keempat, dan yang seterusnya, kata Imam Al-Ghazali, dengarlah nasihat aku. Ni kata nasihat Imam Ghazali ni. Dengar baik-baik dan fikirkanlah. Fikirkanlah, semoga engkau mendapat keselamatan. Dan cubalah engkau fikirkan, seandainya engkau telah diberitahu bahawa Sultan 1 minggu lagi akan memilih engkau sebagai menteri besar, maka apakah kiranya yang akan engkau buat selama 1 minggu itu? Ketahuilah, sesungguhnya engkau dalam masa 1 minggu ini sudah pasti tidak akan mengerjakan sesuatu kecuali yang engkau sangkakan Sultan akan melihat dan memperhatikannya, sama ada pakaian, tubuh badan dan seumpamanya. Maka sekarang cuba engkau fikirkan baik-baik apa yang telah dikatakan tadi, kerana engkau adalah seorang yang cepat faham dan perkataan yang sedikit sudah mencukupi bagi orang yang bijak. Maka ketahuilah, renungkanlah hadis ini. Kesimpulan dia, Imam Ghazali dia bagi nasihat anak murid dia. Jadi kita baca nasihat Imam Ghazali. Maka renunglah hadis ini. Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Ketahuilah, kamu yang beribadat, kita beribadat kepada Allah. Dengan ibadat sembahyang sunat contohnya, kita belajar ilmu setiap hari, kita dengar kuliah, hari ni ustaz ni, esok ustaz ni, lusa ustaz ni, setiap hari kita dengar kuliah. Lepas tu setiap hari kita gerakkan tubuh badan kita, rokok, i'tidal, sujud. Setiap hari kita gerakkan bibir kita baca Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap hari kita berhubungan baik dengan orang. Kita tolong orang, kita bercakap dengan orang, kita menyenangkan hati orang. Ingat, semua perbuatan zahir yang kamu buat itu Allah tak pandang kecuali satu je. Apa dia? Innallah la yanzur ila suwarikum. Allah tak pandang gambaran luar zahir kamu. Jadi yang pakai jubah serban berlapis-lapis, pakai jubah 2-3 lapis tu, jangan kata alim, jangan kata soleh. Yang petah bercakap, yang baca kitab, yang mengajar setiap hari, jangan kata alim lagi, jangan kata soleh lagi. Dan dia pun tak boleh mengaku, aku alim, aku soleh, tak boleh. Kerana apa? La yanzur ila suwarikum. Allah tak tengok gambaran zahir luar kamu. Syaitan pun tak takut. Haram dia pakai jubah, dia kata. Haram dia pakai serban, dia tak takut. Semua yang kita buat tadi, kita berhubung dengan orang, kita beribadat kepada orang, kepada Allah, kita belajar, Allah tidak memandang kepada zahir kamu, gambaran luar kamu, wala ila a'malikum. Allah tak pandang lagi amal kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah Taala tengok hati kamu. Kita belajar hati kita tujuan apa? Allah memandang kepada hati kamu. Bila hati kamu benar, barulah jika benar amalan zahir kamu. Bila hati kamu bersih, maka bersihlah amalan zahir kamu. Sebab itu dikatakan, yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallah qalbin salim. Allah Taala tak pandang harta kamu banyak, pengaruh kamu banyak, anak murid kamu banyak, nama kamu banyak, pangkat kamu tinggi, Allah Taala tak pandang. Kerana apa? Orang yang datang kepada Allah, Allah tak pandang itu semua. Tetapi Allah Taala pandang apa? Qalbun salim. Maknanya hati yang bersih. Kadang-kadang orang tak banyak ibadat, dia baik di sisi Allah. Kadang-kadang orang tu tak ada ilmu pun. Mari. Pocik pandai tak baca kitab Arab? Tak pandai. Pocik pernah tak belajar negara Arab? Tak pernah. Pernah tak kenal tak nama-nama kitab? Tak pernah. Tapi boleh jadi pocik itu orang yang terbaik di sisi Allah daripada orang yang pandai baca kitab dan seumpamanya. Tidakkah kita mendengar kisah satu orang sahabat Nabi, ketika mana Nabi mengajar, Nabi kata akan masuk ahli syurga daripada pintu itu. Masuk ahli syurga itu siapa? Bukan seorang sahabat yang banyak ibadat, tidak.
Bukan seorang sahabat yang terkenal dengan ilmunya banyak, tidak. Bukan seorang sahabat yang terkenal dengan banyak infak, tidak. Seorang sahabat yang tidak dikenali, tidak banyak ibadat, tidak banyak infak, tidak terkenal di kalangan sahabat-sahabat yang soleh, tapi Nabi kata dia ahli syurga. Macam mana? Maka sahabat ini pergi siasat, apa amalan Pak Cik? Kita ini semayang dengan Rasulullah, tapi Rasulullah pilih dia. Sahabat ada mengatakan Abdullah ibnu Amru, ada mengatakan Abdullah ibnu Umar. Wallahu alam yang mana satu. Sahabat ini pergi jumpa Pak Cik. Pak Cik, boleh tak saya nak bermalam di rumah Pak Cik? Kenapa dia nak bermalam? Dia nak siasat. Kenapa Nabi kata dia ahli syurga? Boleh. Apa salahnya? Boleh. Maka dia menjadi tetamu 3 hari. 3 hari 3 malam. Kenapa dia bermalam rumah Pak Cik tadi? Sebab dia nak tengok Pak Cik ni kenapa? Kok membaca Quran banyak. Dia duduk, dia baca Quran, tapi tak banyak. Ramai lagi sahabat banyak baca Quran. Dia pun tengok Pak Cik ni. Dia pun tengok Pak Cik ni tak bangun malam macam sahabat lain. Sahabat ada yang tak tidur malam sampai ke pagi baca Quran, sembahyang malam. Tapi Nabi tak sebut pun. Nabi sebut Pak Cik ni tak sembahyang malam banyak pun tak ada juga. Kau Pak Cik ni banyak harta infak. Tengok-tengok Pak Cik ni tak ada harta pun nak infak kan. Dia pun makan cukup-cukup dia. Akhirnya sahabat dia tak jumpa amalan. Tak jumpa. Apakah yang menyebabkan dia ni ahli syurga? Kalaulah Pak Cik ni terkenal dengan orang dermawan, orang tahu belaka, patut pun Pak Cik tu. Tapi sahabat ini sudah bermalam di rumah tak jumpa amalan. Akhir sekali nak senang ke hati, nak tahu juga amalan apa sampai Rasulullah jamin dia tanya, Pak Cik, apa amalan Pak Cik? Apa katanya? Dia mengatakan bahawa dia sentiasa jaga hati dia. Hati tidak pernah bersifat buruk pada orang. Dia sentiasa menjaga lidahnya. Sentiasa. Nak tidur dia maafkan kalau ada orang buat salah pada dia. Dia maafkan belaka. Tidak pernah dia tidur dalam keadaan hati marah ke orang sebab dengki, ataupun tidak pernah hati dia ini memikirkan keburukan kepada orang lain. Tidak pernah. Maka dengan sebab itulah dia dipilih oleh Allah menjadi ahli syurga. Maka ini nasihat Imam Al-Ghazali, menyatakan kamu fikir betul-betul, merenung apa dia yang aku kata Imam Al-Ghazali. Kamu mudah faham. Masa orang yang mudah faham, orang yang bijak, sekali beri peringatan faham. Ingat, innallah la yanzuru ila suwarikum. Allah tak pandang zahir kamu. Jangan bimbang kita tak alim tak apa. Rumah kita tak ada kitab banyak-banyak tak apa. Tapi tengok pada hati kita. Wala a'malikum. Kita tak banyak ibadat. Saya nak infak pun tak ada duit, nak infak banyak. Allah Ta'ala tengok hati kamu. Walakin yanzur ila qulubikum. Allah Ta'ala tengok hati kamu, dan Allah Ta'ala tengok niyatikum, niat-niat kamu. Ini pergi masjid, niat apa? Contohnya, niat nak belajar ilmu. Alhamdulillah. Begitulah. Saya menyampaikan ilmu, niat apa? Moga-moga niat ikhlas. Moga-moga. Sama yang maka Allah memandang niat kamu, memandang amalan kamu. Maka apabila benar saja pandangan kamu, benar hubungan kamu, niat kamu benar, hati kamu bersih, maka itulah yang sebaik-baiknya. Dan jika engkau mahu memperdalami hal-hal yang berkaitan dengan hati, maka hendaklah kamu rujuk dalam kitab-kitab tasawuf, belajar ilmu tasawuf, tetapi jangan meninggalkan ilmu akidah dan ilmu syariat. Belajar ilmu tasawuf, tetapi jangan meninggalkan ilmu akidah, ilmu tauhid, dan jangan juga meninggalkan ilmu syariat. Tidak baik juga kalau orang itu main tasawuf saja, tinggal fiqh, tinggal tauhid. Tidak bagus juga orang itu fiqh saja, meninggalkan tasawuf seumpamanya. Maka perhatikan kepada pembersihan hati. Dengan pembersihan hati ini menyebabkan kita ini dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua amalan yang kita lakukan itu Allah melihat kepada hati. Maka kata Syekh Junaid Baghdadi, masuk isyak dah? Masuk dah? Sikit lagi. Kata Syekh Junaid Baghdadi, ketika mana beliau wafat, Syekh Junaid Baghdadi wafat,
bila wafat, lalu ada orang mimpi jumpa dengan beliau. Orang bertanya, apa yang Allah lakukan kepada kamu? Kata dia, Allah ampunkan dirinya. Allah ampunkan dia dan segala ilmu semua lenyap. Allah tak pandang semua ilmu, kecuali beberapa rakaat di tengah malam yang ikhlas dengan Allah. Allah, dia kata apa? Segala ilmu aku lenyap. Padahal ilmu dia ni ulama besar. Ilmu tokoh ilmu yang hebat. Ilmu, semua ilmu aku lenyap, semua amalan aku lenyap, kecuali amalan yang beberapa rakaat di tengah malam yang ikhlas, itulah Allah pandang. Dengan sebab itu Allah Ta'ala terima habis amal ibadat aku. Dengan sebab itu Allah ampunkan akan dosanya. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita. Allahumma inna nas'aluka min ni'mati tamamaha, wa minal ismati dawamaha, wa minal rahmati syumulaha, wa minal afiyati husulaha, wa minal aishi aradahu, wa minal umri as'adahu, wa minal ihsani atimmahu, wa minal an'ami a'ammahu, wa minal fadli a'zabahu, wa minal lutfi akrabahu. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma khtim bis sa'adati ajalana wa haqiq bi ziyadati amalana wa akrim bil afiyati guduwina wa asalana waj'al ila rahmatika masirana wa ma'alana wasbu sijalal afwika ala zunubina wa munna alaina bi islahi uyubina waj'alit taqwa zadana wa fi dinika ijtihadana wa alaika tawakkalna wa i'timadana. Allahumma sabbit ala nahjil istiqamah wa a'ithna min dunya min mujibatin nadamah yaumal qiyamah wa khaffif anna siqlal awza wa zuqna 'aishatal abra wa qina wasrif anna syarral ashra wa a'tiki riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhawatina minan nar bi rahmatika ya aziz ya ghafar ya karim ya satta ya alim ya jabbar ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya awwalal awwalin wa ya akhirul akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masaki wa ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf agak panjang sikit. Allahu akbar, Allahu akbar.